Salam sejahtera dan selamat Malaysia Madani. Nama saya Purna Vidya Rubini Anak Perempuan Prakash. Saya dan ahli kumpulan saya, Nur Janatul Alia, Nur Hasana dan Razlina akan membentangkan tentang pengaruh agama dalam peradaban. Merujuk kepada peraturan tata cara atau hubungan yang wujud antara manusia dengan raja-raja. Selain itu, agama juga bermaksud kepercayaan kepada Tuhan serta sifat-sifat kekuasaannya dan penerimaan ajaran serta perintah. Setiap agama ini berbeza dari segi kepercayaan, hubungan dengan Tuhan, suruhan, larangan, baik dan buruk, dosa serta pahala. Dalam negara Malaysia ini terdapat pelbagai agama dan bangsa. Antara agama yang utama di negara ini adalah agama Islam, agama Hindu dan agama Buddha. Okey, seterusnya saya akan terangkan 3 pengaruh bukan dari agama Islam yang terserap masuk dalam peradaban di Malaysia. Antaranya adalah upacara perkahwinan atau bersanding. Upacara ini seolah-olah sinonim dengan masyarakat Melayu, sedangkan ianya merupakan adat yang diamalkan pengganut Hindu yang hanya mengagung-agungkan Dewa Rama dan Dewi Sita. Seterusnya adalah adat berinai. Adat berinai ini telah dikategorikan 3 acara berinai, antaranya berinai curi, berinai kecil dan berinai besar. Masyarakat Melayu boleh mengamalkan adat berinai ini kerana ia telah dikekalkan sesuai dengan lunas-lunas agama Islam dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Antara corak lukisan yang dipengaruhi budaya Hindu di India dan Islam di Pakistan. Seterusnya adalah adat membelah mulut bayi. Adat ini dilakukan selepas kelahiran bayi pengganut Hindu akan mencecah madu dan minyak sapi ke bibir bayi yang dilakukan oleh orang Brahmin, manakala masyarakat Melayu pula atau orang Islam akan melakukan adat ini tetapi digantikan dengan mencecapkan air zam-zam dan kurma, lalu dibacakan surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, kemudian diikuti dengan doa-doa yang lain. Soalan yang keempat, pengaruh agama Islam dari sudut pemerintahan, perundangan, interaksi sosial dan sistem kepercayaan dalam sistem peradaban di Malaysia. Okey, yang pertama, pemerintahan. Okey. Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi di tanah Melayu, maksudnya di Malaysia. Okay, disebabkan di Malaysia ni ramai orang yang beragama Islam. Jadi agama Islam menjadi agama rasmi negara. Okay, yang seterusnya, semestinya lah ada perwujudan Jabatan Agama Islam dan Jabatan Syariah. Selain daripada itu, wujudnya juga Mahkamah Syariah. Tujuan Mahkamah Syariah ini diwujudkan untuk mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukkan kepada mahkamah ini. Tujuan untuk menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Gelaran raja ditukar kepada Sultan. Sultan merupakan ketua negara. Sultan merupakan khalifah Allah. Rakyat diberi hak memilih pemimpin serta pemimpin dinilai dari segi akhlak dan adab. Jadi Malaysia ni menggunakan sistem demokratik. Jadi setiap rakyat diberi hak untuk memilih pemimpin melalui pilihan raya. Jadi rakyat perlulah bijak untuk memilih pemimpin, bukannya pilih dari segi luaran tapi dinilai dari segi akhlak dan adab. Yang seterusnya, perundangan. Undang-undang bertulis yang lebih adil, tidak menyebelahi pihak atasan ataupun golongan bangsawan. Jadi setiap undang-undang yang direka yang digubal di negara ini tidak menyebelahi mana-mana pihak. Maksudnya rakyat biasa pun, rakyat yang ada pangkat sekalipun, golongan bangsawan sekalipun tetap kena patuhi peraturan undang-undang yang telah ditetapkan.
rakyat dilindungi dengan undang-undang yang saksama. Setiap perundangan yang adil dan tegas dapat membentras semua jenis kesalahan yang dilakukan dalam sesebuah negara. Jadi bila undang-undang yang kita bubarkan itu secara adil dan tegas, kita dapat menghalanglah, kita dapat mencegah semua jenis kesalahan yang dilakukan. Sebab kalau undang-undang itu tegas, mestilah rakyat takut nak buat kesalahan kan. Di mana semua penganut apa sahaja agama dalam negara kita wajib menghormati agama lain. Jadi dalam undang-undang tu dah tulis dah, setiap agama, tak kisahlah agama Islam ke, mesti hormati agama orang lain juga. Yang ketiga, interaksi sosial. Antara ciri-ciri yang dibawa agama Islam ialah persamaan taraf dan persaudaraan antara masyarakat, menggantikan sistem kasta, perhambaan dan perbezaan taraf di kalangan mereka. Maksudnya agama Islam ni mengajar rakyat, mengajar masyarakat untuk tidak membezakan taraf. Maksudnya semua orang, tak kira lah orang bangsawan ke, orang biasa pun, taraf diorang tak sama. Dari segi agama tak membezakan apa-apa pun. Secara umumnya, konsep kasta terbahagi kepada dua kelompok, iaitu golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa yang menjadi hamba kepada golongan atasan dalam semua aspek. Sistem hamba ni dulu adalah, sekarang dah tak ada dah. Rakyat biasa nak jadi hamba kepada pemerintah ataupun golongan bangsawan. Jadi agama Islam ni tak mengajar masyarakat untuk menjadi hamba. Menurut Islam, kedudukan dan taraf manusia diukur berdasarkan iman dan takwa, bukannya dari darjat, pangkat dan kedudukan. Maksudnya dalam Islam, setiap manusia semuanya sama. Di mata Allah semuanya sama. Tak kisahlah darjat dia tinggi ke, dia datuk ke, dia Tan Sri ke, dia ada pangkat ke. Dia punya taraf tu sama je dekat sisi Allah. Allah tak pandang semua itu. Yang terakhir, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ni, mereka telah mempercayai kepercayaan animisme, dinamisme, penyembahan nenek moyang dan kepercayaan Hindu-Buddha. Percayaan ni semua digantikan dengan akidah tauhid. Cara kehidupan juga berubah kepada cara hidup beragama dengan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan mereka. Maksudnya sejak datangnya agama Islam ni, cara hidup mereka pun dah berubah. Dulu percayakan penyembahan nenek moyang, tapi sekarang lebih kepada ajaran Islam, lebih kepada mereka menghayati ajaran Islam dan mempraktikkan ajaran Islam ni dalam kehidupan mereka. Yang terakhir, Islam juga mengubah pandangan dunia daripada mempercayai roh, semangat dan dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, Nabi, Rasul, Malaikat serta kitab suci. Maksudnya Islam ni telah tersebar luas lah, bukan sahaja dekat Malaysia, dekat negara jiran pun dah ada. Maksudnya setiap negara pun ada juga agama Islam. Jadi Islam ni mengubah pandangan dunia, mengubah pandangan masyarakat. Dulu diorang percayakan roh, diorang percayakan semangat ke dewa ni, semua diorang percaya. Tapi sejak adanya Islam, diorang percaya mengubah kepercayaan mereka tu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya Allah ada satu saja. Bukan daripada itu mempercayai Nabi, Rasul, Malaikat dan kitab suci seperti Al-Quran. Bagi orang Islam, kitab suci mereka adalah Al-Quran. Sekali saya akan menjelaskan 3 cara yang boleh dilakukan untuk membina keharmonian dalam masyarakat berbina agama di Malaysia. Antaranya, pihak kerajaan haruslah mengetatkan undang-undang agar dapat mengelakkan huru-hara dalam negara harmon kita, dan boleh menganjurkan rumah terbuka secara awam untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Mereka juga harus membentuk kerajaan yang stabil untuk mengekalkan perpaduan di negara kita. Seterusnya, mereka mempunyai jawatan kuasa khas untuk mengawal keharmonian negara kita sentiasa aman dan damai.
Semua kaum harus mendapat hak yang sama rata untuk mengelakkan perpaduan dan tragedi seperti peristiwa 13 Mei yang merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Oleh itu, mereka boleh menganjurkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, hari kemerdekaan dan sebagainya. Itu, pihak sekolah mempunyai tanggungjawab untuk mendidik dan membantu rakyat yang bersatu padu tanpa mengira agama dan bangsa. Mereka boleh menyambut Hari Kebangsaan untuk meningkatkan semangat dan patriotisme dalam kalangan murid dan mengadakan sesi kuis, pertandingan, pakaian tradisional, melukis poster dan sebagainya program untuk meningkatkan perpaduan. Mereka juga boleh mengadakan hari sukan agar dapat bekerjasama secara berkumpulan dengan semua ahli kumpulan. Mereka harus menekankan mata pelajaran sejarah agar pelajar dapat mengetahui kesusahan tokoh seperti Tunku Abdul Rahman, Tan Chek Loh, E. Fidul Sengam dan pejuang lain telah menitis darah untuk membentuk negara yang merdeka ini. Mereka boleh mengadakan program-program kesedaran dan ceramah secara awam tentang keharmonian beragama di Malaysia, serta boleh mengadakan gotong royong agar semua dapat melibatkan diri dan kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim bagi awal dengan tebing. Cikgu boleh memberikan kerja secara berkumpulan dan ini dapat meningkatkan interaksi dengan rakan bangsa lain. Akhir sekali, pihak ibu bapa haruslah bermain peranan dan menjadi suri teladan untuk membentuk seseorang anak yang mempunyai semangat nasionalisme terhadap negara. Mereka harus mengajar dan menerapkan kefahaman untuk menghormati bangsa dan kepercayaan kaum lain agar kita dapat mengelakkan huru-hara di negara kita dengan isu sensitif ini. Kita juga harus membenarkan anak berkomunikasi dengan orang beragama lain untuk mengenali adat resam sesuatu kaum, dan mereka juga harus menerapkan pendidikan agama dan moral sejak rumah lagi agar pelajar tidak akan membuat sebarang pertindihan atau provokasi yang akan mencetus pergaduhan, dan harus membenarkan anak meluangkan masa di taman rekreasi dengan kawan berbagai kaum agar dapat meningkatkan hubungan antara satu sama lain, serta ini juga dapat menyihatkan tubuh badan kita. Sekian saja pembincangan dari kumpulan kami. Harap dimaafkan jika tersilap tutur kata. Terima kasih.